Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan teruskan Bahasa Melayu Tahun 2. Kita akan gunakan buku teks Jilid 2, Unit 16 Alamku Sayang. Buku teks muka surat 22, 28 dan buku aktiviti muka surat 25 hingga 30. Adakah anda telah bersedia? Jom kita mulakan. Buku teks muka surat 22. Mendengar dan bertutur. Pokok pembersih udara. Dalam aktiviti kali ini, murid-murid perlu menuturkan di rumah. Alice, tolong ibu tolak kereta sorong ini ke belakang rumah. Baiklah, saya akan menolong ibu. Mengapakah pokok-pokok hiasan ini hendak dibawa ke sana? Pokok-pokok hiasan ini dapat membersihkan udara. Di belakang rumah kita ada projek pembinaan. Banyak debu berterbangan. Minta tolak dengan hati-hati, Alice. Jadi apakah jawapan Alice? Baiklah ibu, saya akan tolak dengan berhati-hati. Bolehkah ibu beritahu saya nama pokok-pokok ini? Boleh. Pokok pertama di hujung ialah pokok bunga ros, pokok palma, bunga kertas dan pokok keladi. Harap Alice susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Baik ibu, saya akan susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Kita akan teruskan dengan buku teks muka surat 24. Aktiviti membaca. Sena terselamat. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sena berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari, ketika Sena berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita. Jerit Sena. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya, Sena. Selama ini, kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar, kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar ngawan sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Jadi murid-murid, kita dapat lihat penebang pokok itu berfikir pokok dan haiwan di dalam hutan saling bekerjasama. Saya tidak akan menebang pokok di dalam hutan lagi. Jadi pengajaran yang kita dapat adalah setiap hidupan di mana saja berada, terutamanya di dalam hutan, juga mempunyai hak untuk hidup bersama dengan kawan-kawannya, dengan pokok lain, dengan haiwan-haiwan. Pokok kan menjadi tempat untuk berlindung haiwan, tempat untuk kita mencari makanan, kerana pokok kan mengeluarkan buah. Juga pokok adalah tempat makan untuk haiwan-haiwan seperti monyet, burung, tempat tinggal dan macam-macam lagi. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Buku teks muka surat 25. Kita akan teruskan dengan aktiviti menulis. Gembira di Tasik Biru, Sarawak. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh
dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Jadi murid-murid, setelah kamu baca, cikgu baca, kita dapat lihat kata-kata yang diwarnakan merah seperti tetamu, ketat, pokok, dan yang di bawah ni yang warna merah tidak sesuai digunakan dalam ayat yang ada. Kenapa tidak sesuai? Sebab maksudnya mungkin berbeza. Kita lihat contoh ya. Ayat ini, mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Tetamu, apa maksud tetamu? Tetamu itu apa? Tetamu ialah orang yang berkunjung ke rumah atau sesuatu kediaman atau bangunan. Jadi tidak sesuailah kita gunakan tetamu. Kita perlu tukar kepada perkataan kata yang tepat. Kerana kata yang diberikan tidak tepat, kurang tepat. Maknanya salah. Kita kena betulkan balik. Baik, contoh yang diberikan pertama adalah tetamu di bawah ni. Nampak tak? Tetamu. Penggunaan kata yang tidak tepat. Jadi tetamu kita perlu tukar kepada pengunjung. Pengunjung bersenam. Betul? Betul. Baik, kita teruskan. Kerana dijaga dengan ketatnya. Ketatnya sesuai tak? Tempat itu dijaga dengan ketatnya. Tidak sesuai kan? Indah dan bersih kerana dijaga dengan ketat. Taman mana boleh jaga dengan ketat? Ketat tidak sesuai. Jadi kita perlu gunakan kata yang lagi tepat, iaitu rapi. Dijaga dengan rapinya. Boleh? Boleh. Kita teruskan. Orang ramai tidak memetik pokok. Pokok kita boleh petik tak? Menggunakan jari. Petik ialah perbuatan menggunakan jari. Mencabut sesuatu. Boleh tak kita petik pokok? Tak boleh. Jadi apa yang paling sesuai ialah memetik bunga. Kemudian kita teruskan, sampah dicampak. Sesuai tak dicampak? Dengan kasar ini, campak adalah perbuatan yang kasar. Jadi, yang sesuai ialah dibuang ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Kita teruskan, udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Udara bukan sihat. Udara segar. Cuba hirup. Segar. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh. Kalau air keruh, kita tidak akan selesa. Sejuk mata memandang bermaksud gembira kita lihat. Air yang keruh kita tak gembira. Jadi, kita kena tukar dengan kata yang lebih tepat, iaitu jernih. Air tasik yang jernih dan tidak tercemar. Kita teruskan. Alice dan ibunya berasa rimas. Kalau tempat itu segar, air bersih, kita rimas ke? Tidak. Kita akan rasa apa? Rimas ni kita kena tukar kepada perkataan Alice dan ibunya berasa tenang. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya. Apa yang paling sesuai untuk kita gantikan kesegarannya? Kesegarannya kita boleh tukar dengan kebersihannya. Okey? Boleh? Ini adalah jawapan untuk rimas dan kesegarannya. Baik, kita akan teruskan dengan pantun.
Sebelum ini, murid-murid pernah belajarkan pantun 4 kerat. Apa itu 4 kerat? Pantun 4 kerat ialah pantun yang mempunyai 4 baris. Kita lihat contoh di sini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Boleh? Ingat lagi tak? Baris pertama dan baris kedua. Baris ketiga, ini baris keempat. Baiklah, ciri-ciri pantun 4 kerat. Nombor 4 ni bermaksud ada 4 baris. Yang pertama mempunyai 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua ialah pembayang atau sampiran. Baris pertama dan baris kedua ialah pembayang. Ya, pembayang pantun. Baris ketiga dan keempat ialah maksud. Maksud pantun. Ini maksud pantun. Baris ketiga dan keempat. Dan pantun mempunyai rima A, B, A, B. Apa maksud A, B, A, B? Baik, cuba kita perhatikan baris pertama dan baris yang ketiga. Baris pertama, bunyi dia Baris kedua, bunyi dia hujung T, suku kata. Baris ketiga, bunyi dia dan baris keempat, bunyinya suku kata T. Baris pertama dan baris ketiga sama tak bunyinya? Sama. Itu yang kita namakan sebagai A. Kemudian baris kedua T. Baris keempat juga T. Itu yang kita namakan sebagai B. Dia sama. Baris pertama, baris yang pertama, kedua, baris yang pertama, kedua dan ketiga, 4 berbeza-beza hujungnya. T. Macam tu. T. Boleh murid-murid, inilah pantun ya. Pantun dia mesti 4 kerat. Yang paling biasa kita guna. Kita akan teruskan dengan muka surat yang seterusnya, muka surat 26. Indahnya alam. Padankan pembayang maksud dan maksud pantun yang sesuai dengan pantun di bawah. Jadi murid, kita kena baca juga. Kita kena baca dahulu. Mari berlatih tarian barongan, gemersik alunan irama keroncong. Pantai memutih indah pandangan. Macam mana cikgu jumpa jawapan jadi tumpuan para pelancong? Seperti tadi, kita kena lihat yang hujungnya. Kita lihat hujungnya. Di sini pun mesti ong. Okey, di dalam contoh yang diberikan, yang ini nombor 1, 2, 3, 4 dan 5, yang mana ada suku kata ong. Ini kan jadi tumpuan para pelancong. Jadi itulah jawapannya di sini. Dia mesti sama dengan baris kedua. Boleh kita teruskan lagi. Benih selasih mari disemai. Pantai dan bersih mengundang damai. Tenangnya hati ketika berlibur. Jadi cara yang paling senang untuk kita lihat ialah
Kita lihat dulu baris pertama, mai. Baris ketiga, mai. Baris keempat, bur. Jadi baris kedua mesti bur juga di belakang ni. Jadi mana ada bur? Daun melati jatuh bertabur. Ya, daun melati jatuh bertabur. Okey, bukan melatih, melati. Baik, kita teruskan. Pohon nona di tepi kolam, buah di dahan dipetik teruna. Ciptaan Tuhan paling sempurna. Kita lihat dulu yang belakang. Lam atau am, na, na. Jadi baris ketiga ni kita kena tengok baris pertama dia. Apa di belakang? Lam. Lam. Jadi yang mana ada lam, lam, lam? Lam, lam, lam. Mana? Flora dan fauna pelengkap alam. Ingat ya, kita kena lihat yang belakangnya. Mesti sama. Baris satu mesti sama dengan baris ketiga. Baris 2 mesti sama dengan baris 4. Ingat nombor ganjil, nombor ganjil. Nombor genap, nombor genap. Kita teruskan dengan pantun yang keempat. Baris pertama tiada, tak diberikan pun. Tempat berkasih si burung jelati. Alam kita tanggungjawab bersama. Tak ada jawapan ni nombor 1 dengan nombor 4. Jadi macam mana kita nak cari jawapan ni murid-murid? Macam mana ni? Kita kena ingat nombor ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Nombor 1, rangkap 1. Baris 1 mesti sama dengan baris 3. Cuba tengok alam kita tanggungjawab bersama. Mana yang ada ma dekat belakang ni? Menghias kata pepohon palma. Betul tak? Terbalik cikgu tulis. Cikgu tulis terbalik. Okey. Ini bukan jawapannya ya. Okey. Baik, dan yang keempat, kita kena lihat baris kedua. Jelatik. Jadi yang hujung tu pastikan bersih setiap detik. Macam tu saja ya. Nombor 1 dengan nombor 3, nombor 2 dengan nombor 4. Baik, kita akan teruskan dengan kata majmuk. Apa ini kata majmuk? Okey, secara mudahnya majmuk ni bermaksud kumpul. Okey, kita kumpulkan kata-kata. Kata majmuk berlaku apabila dua kata dasar yang kita pernah belajar atau lebih, dua kata dasar atau lebih, kita rangkaikan mereka tu, maka akan membawa maksud yang tertentu. Contoh, balai dengan raya. Balai bangunan, raya perayaan. Tapi bila kita gabung, balai raya, jadilah maksud tempat. Surat bermaksud surat. Khabar bermaksud bertanyakan. Bila kita gabungkan jadi surat khabar. Tengah, keadaan di tengah-tengah kan? Hari. Kita gabungkan jadi kata majmuk tengah hari. Guru digabungkan besar, guru besar. Ini pula susu. Kita gabungkan dengan pekat. Kita gabungkan dengan manis. Jadilah kata majmuk susu, pekat, manis. Dan yang terakhir contoh, segi dicampur dengan 4 nombor kan, dicampur dengan sama, jadilah segi 4 sama. Itulah kata majmuk. Mungkin murid-murid boleh cuba buat sendiri di rumah. Mungkin ada banyak lagi perkataan yang kamu boleh bina. Kita teruskan dengan buku teks muka surat 27. Kata majmuk, sayangi air terjun kita. Pada hari Minggu yang lalu, Hasan dan keluarganya telah berkelah di kawasan air terjun. Ketika sampai, mereka melihat sepasukan anggota
Persatuan pencinta alam sedang membersihkan kawasan air terjun. Hasan dan keluarganya turut membantu anggota Persatuan Pencinta Alam itu. Baiklah murid, seperti yang telah kita dengar tadi, kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar ataupun mungkin tiga kata dasar ataupun lebih untuk kita hasilkan satu perkataan yang baharu. Contohnya cuba lihat di sini. Air terjun. Kita ada air. Semua tahu air kan? Air. Okay, air. Lepas tu ada terjun. Terjun. Jadi, bila kita gabungkan dua ini, dia akan menjadi air terjun. Seterusnya, kita ada tong. Tong adalah tong dan kita ada sampah. Bila kita gabungkan dua, ia menjadi satu perkataan baru iaitu tong sampah. Pandai murid-murid. Seterusnya kita ada plastik sampah. Plastik dan sampah digabungkan menjadi plastik sampah. Botol. Kita gabungkan botol dan kita gabungkan dengan kata air. Jadilah botol air. Seterusnya sarung dan tangan menjadi sarung tangan. Papan tanda. Papan tanda. Dan kita ada jam, kita ada tangan. Bila kita gabung dua-dua, dia menjadi jam tangan, iaitu objek lain. Jam yang dipakai di tangan. Mudah saja kan? Begitulah kata majmuk. Sangat mudah. Kita teruskan dengan kata ganda. Murid-murid pernah dengar tak kata ganda? Kata ganda ini ialah satu proses. Kita ulang balik kata dasar yang kita ada. Dengar dulu. Kata ganda ada 4. Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Kita sebut je kata ganda ni, kita kena tahu kata ganda bermaksud berulang-ulang. Kata itu kita ulang balik. Contoh kata ganda kat sini ialah kata ganda penuh. Meja, meja. Meja, meja. Kalau meja sahaja, dia bermaksud berapa meja tu? Ada satu je kan? Kalau meja tu banyak, meja, meja. Inilah kata ganda. Senang kan? Yang kedua, besar. Kalau besar sahaja, saiz besar kan? Satu je lah. Kalau kita gandakan dia, besar-besar. Dan yang terakhir kita ada murid. Ni seorang murid kan? Ada seorang je murid ni kat sini. Tapi kalau kita letakkan murid-murid, maksudnya ada ramai. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 1000 murid. Dia akan menjadi murid-murid. Senang kan? Kata ganda penuh. Seterusnya kita ada kata ganda separa. Separa ni apa? Separa bermaksud separuh kita ambil. Separuh je. Yang ni penuh kita ambil ni. Murid-murid. Ini separa. Contohnya tertikus. Macam mana kita ada tertikus ni? Asalnya tikus, tetapi kita ubah dia menjadi tertikus, menjadi objek lain dah ni. Okey? Langit. Kita ada langit. Kata dasar langit. Tapi kita gandakan dia menjadi lelangit. Siapa ada lelangit dalam mulut? Lelangit dalam mulut. Dan kita ada juga perkataan bola. Semua tahu bola kan untuk bermain. Tetapi jika kita gandakan dia separa berbola, dia akan menjadi objek lain iaitu makanan. Sebagai contohnya. Dan kita ada kata ganda berentak. Ini selalu digunakan. Contoh, anak pinak. Maksudnya ramai. Kan? Beranak pinak, anak pinak. Kedua, kusut masai. Rambut kusut masai. Dan yang ketiga, kita ada saudara mara. Kata ganda berentak ni, kita tidak ulang anak-anak, tapi kita gunakan perkataan lain. Anak pinak, kusut masai, saudara mara, segar bugar.
Begitu. Dia akan mengulangi perkataan lain di belakang ni. Tak sama dengan perkataan di hadapan dia. Ya, murid-murid? Dan yang terakhir, kata ganda berimbuhan. Murid dah belajar kan kata imbuhan di imbuhan awalan. Kita lihat ya. Jika cikgu buang buih, depan ni, buih, dia menjadi kata ganda penuh. Tapi kita letakkan dia akan jadi kata ganda berimbuhan. Berbuih-buih. Kopi itu berbuih-buih. Kemudian kita ada tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi bangunan di Johor. Kita tambah imbuhan di hadapan setinggi-tinggi. Begitu. Dan kita ada tanya-tanya. Kita tambah bertanya-tanya. Itulah kata ganda berimbuhan. Kita tambah saja imbuhan di hadapan. Mudah saja. Kita akan teruskan dengan buku teks muka surat 28. Kata ganda. Parkir di Hutan Lipur Bukit Wang, Jitra, Kedah. Pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kenderaan masing-masing ke Hutan Lipur Bukit Wang. Peraturan ini bagi memastikan kawasan mandi Manda di Bukit Wang bebas daripada pencemaran asap. Asap daripada kenderaan yang lalu lalang di situ telah dikenal pasti sebagai satu daripada punca pencemaran di kawasan Hutan Lipur Bukit Wang. Penduduk tempatan telah bersama-sama membina tempat parkir di luar kawasan Hutan Lipur Bukit Wang. Aktiviti gotong royong itu mengambil masa berbulan-bulan, tetapi hasilnya amat membanggakan. Penat lelah para penduduk sudah berbalas. Kini, kawasan Bukit Wang bebas daripada asap kenderaan. Udara di situ semakin bersih dengan pepohon menghijau. Beburung dan rerama terbang dari dahan ke dahan. Ikan-ikan kecil berenang-renang di dalam sungai yang jernih. Oleh itu, diharap agar semua pengunjung terus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Baiklah murid, kita lihat ada tulisan yang berwarna merah. Itulah kata ganda yang ditebalkan. Jadi kita lihat peta pokok di bawah. Kata ganda ada 4 kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak, kata ganda berimbuhan. Kita lihat satu persatu. Ya, kata ganda penuh. Pengunjung-pengunjung. Dia ambil perkataan itu sepenuhnya, ya. Pengunjung-pengunjung. Betul, betul. Kemudian kita cari lagi. Ikan-ikan. Ya, ikan yang ada. Kita cari lagi. Yang seterusnya, kata ganda yang seterusnya. Mana lagi yang ada? Selain daripada pengunjung-pengunjung dan ikan-ikan. Boleh tak murid cari? Boleh? Cikgu bilang sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumpa? Baik. Kalau jumpa, kita akan teruskan dengan kata ganda separa. Yang pertama diberikan adalah pepohon. Yang kedua, beburung.
Maksudnya burung-burung lah banyak. Dan yang ketiga, jumpa tak yang ketiga? Rerama. Perlu ditulis di sini. Rerama. Dan kita teruskan dengan kata ganda berentak. Ingat ya, kata ganda berentak depan belakang lain. Ya, kita jumpa tak? Jumpa. Yang pertama, mandi manda. Yang kedua, lalu lalang. Yang ketiga, jumpa tak yang ketiga? 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumpa aktiviti gotong royong. Perlu diletakkan di sini. Dan yang terakhir, kata ganda berimbuhan. Bersama-sama. Bersama-sama. Berbulan-bulan. Kita akan lihat. Jadi murid, kita telah jumpa perkataan kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Sekarang kita akan bina ayat. Contoh yang pertama, kata ganda penuh, peraturan-peraturan. Kita boleh buat ayat ya. Peraturan-peraturan di sekolah amat penting untuk dituruti pada setiap masa. Seterusnya kita ada rerama. Tasik Seri Murni terdapat banyak rerama yang cantik. Berenang-renang. Setibanya di pantai, kelihatan banyak orang berenang-renang di gigi air. Itu adalah contoh bagaimana untuk kamu gunakan kata-kata ganda yang ada dalam ayat mengikut konteks ataupun mengikut kesesuaian. Boleh murid-murid, kita akan teruskan dengan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2 halaman 25 hingga 30. Buku aktiviti muka surat 25. Aktiviti 1. Dengar, berikan respons dan lukis. Hindarkan bau. Dahlia, tolong ikat plastik sampah ini sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Jawapan yang sesuai ialah apa? Baiklah ibu, saya akan ikat dan buang ke dalam tong sampah. Ikat kemas-kemas dan tutup tong sampah itu. Kalau tidak, sampah itu akan berbau busuk. Benarkah ibu? Ya Dahlia, mari kita tanam sisa makanan ini pula. Baiklah ibu. Mengapakah sisa makanan ini ditanam ibu? Jika ditanam, sisa ini akan terurai menjadi baja untuk tumbuh-tumbuhan. Oh begitu. Terima kasih atas maklumat itu ibu. Murid, kita akan teruskan dengan halaman 26. Jadi tugasan murid adalah untuk persembahkan di rumah. Cuba baca dengan kuat dan bersemangat. Halaman 26. Cikgu akan tunjukkan contoh untuk murid cuba di rumah. Sang mangga yang berjasa. Sedia? Jom kita baca dengan bersemangat bersama-sama. Sang mangga semakin besar dan berat. Jika aku terus membesar, pasti aku akan gugur, fikirnya. Sangkaan sang mangga itu memang betul. Akhirnya, dia gugur ke tanah. Tidak lama kemudian, datang sang burung memakan isinya. Tinggal bijinya sahaja. Sang mangga berasa sedih.
Jangan bimbang, sang mangga. Engkau akan menjadi pokok yang cantik nanti. Kata sang tupai yang kebetulan ada di situ. Sang tupai pun menanam biji sang mangga ke dalam tanah. Lama-kelamaan, sang mangga tumbuh menjadi pokok yang besar. Dia dapat menyegarkan udara di sekelilingnya. Orang ramai juga suka berteduh di bawah sang mangga ketika cuaca panas. Jadi murid, kamu cuba tuliskan nama dan kelas kamu. Kemudian, cuba kamu suruh ibu atau ayah kamu untuk mendengar cara kamu baca, cara kamu bercerita dengan gaya, dengan intonasi suara. Kemudian, suruhlah ibu atau bapa kamu untuk tandakan sebutan kamu sangat baik ataupun baik. Intonasi suara kamu bagaimana? Dan persembahan kamu bagaimana? Boleh ya murid-murid? Selamat mencuba. Kita akan teruskan dengan buku aktiviti muka surat 27. Betulkan kesalahan penggunaan kata yang bercetak tebal. Jadi dalam muka surat ini, kita perlu betulkan kesalahan ejaan ataupun penggunaan kata. Saujana mata memandang. Dahlia teruja setiap kali tibanya musim cuti persekolahan. Dia akan pulang ke kampung neneknya di Kuala Kedah. Sawah terbentang luas saujana mata menengok di sekeliling rumah nenek Dahlia. Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Udaranya sedap dan nyaman. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh jelita. Kampung nenek Dahlia hilang daripada pencamaran. Bukit bukau di atas kampung masih terpelihara. Belum ada tanda bukit bukau itu akan diterokai oleh sesiapa. Bagi Dahlia, masa terasa sangat lekas berlalu ketika berada di kampung neneknya. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Jadi murid, cuba kita lihat perkataan atau kata yang bercetak tebal yang berwarna hitam tu menggunakan kata adalah kata yang salah dan tidak sesuai dalam petikan cerita ni. Jadi kita akan baiki sama-sama. Yang pertama, menengok. Boleh ke menengok? Menengok. Saujana mata menengok. Tak sesuai lah. Kita kena gunakan memandang. Yang kedua, kita ada perkataan apa ni? Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk. Kenapa nak dekat kampung? Jadi, jauh. Jauh daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Nombor 2, dekat itu salah. Kita kena gunakan jauh. Boleh murid-murid? Okey, kita teruskan. Udaranya sedap dan nyaman. Udara kita tak boleh rasa. Tapi kita tak boleh rasa dengan lidah. Tapi kita boleh alami sendiri. Sedap tu tukar kepada nyaman. Udaranya nyaman. Udaranya bersih. Tak sesuai nyaman. Sebab dah ada, kita tukar kepada udaranya bersih dan nyaman. Seterusnya, kita ada jelita. Pemandangan jelita. Jelita untuk orang. Pemandangan indah. Okey? Indah. Ini untuk pemandangan. Seterusnya, kita ada nombor 5. Hilang. Kampung nenek Dahlia hilang daripada pencemaran. Bersih daripada pencemaran. Kemudian kita ada di atas kampung masih terpelihara. Di hujung kampung. Bukit bukau di hujung kampung masih terpelihara. Kemudian bagi Dahlia,
Masa terasa sangat lekas berlalu. Lekas tak sesuai lekas. Kita kena gunakan apa ni? Cepat ke apa? Ya, cepat berlalu. Masa terasa sangat cepat berlalu. Dan yang terakhir kita ada kata senang. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan apa? Tenang itu. Boleh murid-murid di rumah cuba ya. Kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 28. Aktiviti 4. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Ini ialah pantun. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ya, untuk pantun kita perlu lihat suku kata yang terakhir. Yang pertama, jemur sepatu di perdu mempelam, pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah, marilah kita jaga. Murid, tandakan dahulu. Jadi, nombor 1, baris 1, baris 2. Baris 3 mesti sama dengan nombor 1, lam. Mana yang sesuai? Sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga. Mesti ma di belakang. Mesti ma. Marilah kita jaga bersama-sama. Nampak tak? Jumpa tak? Boleh faham tak? Teruskan dengan pantun kedua. Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya hingga di telaga. Tasik nan indah pandangan, tempat riadah seisi keluarga. Baik, burung jelatik jinak di tangan, terbangnya apa? Hingga di telaga. Maksudnya kalau burung tu dia pergi ke bawah ni, sampai boleh hingga di telaga dekat perigi. Maksudnya burung itu terbangnya rendah. Tasik nan apa ni? Tasik tu sangat apa ni? Tasik tu sangat apa ni? Cantik, indah pandangan. Macam tu boleh. Kita teruskan dengan rangkap ketiga. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di apa? Tasik tenang lagi apa? Burung terbang mesranya alam. Seperti tadi, formula kita baris 1 dengan 3 mesti sama di hujungnya. Cuba kita lihat. Kan tasik tenang lagi, mesti kan juga di belakang ini. Dan baris kedua, bunga kiambang subur di apa? Mesti sama dengan baris keempat, lam. Jadi belakang ini juga mesti lam. Kita lihat. Bunga kiambang subur di kolam, tasik tenang lagi mempersonakan. Betul tak hujung dia? Sama tak baris 1? Ikan kan dengan mempersonakan kan? Sama kan? Ya. Kita teruskan dengan rangkap keempat. Pokok apa akarnya tunjang, tumbuhnya rendah lebat perdahan. Bukit bukau beralun dipandang, alangkah apa? Ciptaan Tuhan. Pokok apa ni yang paling sesuai? Pokok bakau. Kita lihat apa lagi jawapan yang belum kita isi. Alangkah apa ciptaan Tuhan? Alangkah indah ciptaan Tuhan. Mudah je pantun kan? Berlatih, buat latihan akan berjaya. Murid, kita akan teruskan dengan buku aktiviti muka surat 29. Aktiviti 5. Bina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Kita ada 6 kata majmuk. Istana pasir, kelapa muda, gigi air, burung laut, kulit kerang dan batu karang. Istana pasir, semua ni kamu kenal kan? Ya, jom kita bina ayat.
Yang pertama, istana pasir. Apa yang sesuai? Siapa di sini? Lelaki ke perempuan yang membina pasir ni? Haryani membina istana pasir dengan berhati-hati. Bila sudah buat, kita perlu potong. Yang kedua, kita ada kelapa muda. Siapa yang minum kelapa muda ni? Berapa orang ni? 2 orang. Jadi apa yang sesuai? Kakak dan abang meminum air kelapa muda yang amat menyegarkan. Jangan lupa potong. Yang seterusnya kita ada gigi air. Apa maksud gigi air? Air tu ada mulut ke? Ada gigi ke? Baiklah, gigi air bermaksud di tepi-tepi ni. Inilah gigi air. Ya, inilah gigi air. Baik, siapa yang bermain di gigi air ni? Berapa orang yang main di gigi air? Tempat yang tidak dalam. Siapa? Zafran dan Zuladaini bermain-main di gigi air. Seterusnya kita ada apa ni? Burung laut. Di mana? Burung laut ni nampak. Okey, ayat sesuai ialah burung laut terbang rendah di kawasan pantai. Seterusnya kita ada kulit kerang. Siapa ni? Berapa orang ni? Laki ke perempuan? Yang kutip kulit kerang ni. Mereka kutip kulit kerang. Ayah dan abang mengutip kulit kerang untuk dijadikan perhiasan. Ejaan kerang 1R. Ayah dan abang mengutip kulit kerang untuk dijadikan perhiasan. Seterusnya yang terakhir kita ada batu karang. Mana batu karang di sini? Cikgu nampak di hujung ni batu karang ni kan? Ya, batu karang. Jadi apa yang sesuai untuk ayat kita buat? Di hujung pantai terdapat batu karang yang besar dan cantik. Boleh murid? Boleh. Kita akan teruskan dengan buku aktiviti muka surat 30. Tulis kata ganda berdasarkan gambar dan bina ayat. Ada 6 gambar. Cuba lihat gambar yang pertama. Pokok. Jadi, kita gandakan pokok. Kata ganda penuh. Puan Hafsah suka menanam pokok-pokok bunga di sekeliling rumahnya. Yang kedua, kita ada daun. Apa tu daun? Jadi dia nak banyak daun. Jadi kita gunakan ataupun daun-daun. Serangga seperti ulat bulu amat menyukai daun-daun yang menghijau. Ketiga, kita ada ombak. Berombak-ombak. Pantai berombak dengan kuat kerana hasil daripada angin yang kuat. Pantai berombak-ombak kerana hasil daripada angin yang kuat. Nombor 4, batu-batuan. Batu-batuan di tepi sungai amat cantik, tetapi tidak boleh diambil. 5. Rumput. Rumput-rumput. Selepas hari hujan, rumput-rumput tumbuh dengan banyaknya. Dan yang keenam, Gunung Ganang. Negara kita terkenal dengan Gunung Ganang yang menghijau dan cantik. Terima kasih murid-murid. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.